Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menerima sumbangan lebih RM41,000 daripada 7 buah agensi bagi tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria. Majlis penyerahan diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku penasihat bersama tabung tersebut. Sumbangan adalah daripada Kementerian Pendidikan, Universiti Brunei Darussalam, Universiti Teknologi Brunei, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Syarikat Takaful Brunei Darussalam, Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dan Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam. Seorang guru dari Sekolah Rendah Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang diumumkan sebagai penerima anugerah Puteri Mahacakri PMCA. Perkara tersebut diumumkan oleh delegasi Yayasan PMCA yang diketuai oleh Dr. Krisanapong Tikara, pengerusi yayasan tersebut dalam satu sidang media. Hadir Puan Yang Terutama Busara Kancanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam, Awang Muhammad Amir Irwan bin Haji Moksen, dipilih berikutan kejayaannya sebelum ini, termasuk mengambil bahagian dalam perkembangan pendidikan di dalam dan luar negara. Beliau juga memulakan pembelajaran projek bahasa Inggeris untuk guru-guru dan bertukar-tukar program perancangan kurikulum. Awang Muhammad Amir Irwan akan menerima anugerah tersebut di Bangkok, Thailand pada 17 Oktober 2023. PMCA diberikan kepada guru-guru cemerlang dari 11 negara di Asia Tenggara dan Timur Leste. Ianya satu penghargaan. Sebelum ini menerima anugerah sebagai guru cemerlang bahasa Inggeris, dan Anis kemudian 2023 ini menerima lagi satu anugerah di peringkat serantau regional. Ianya satu kata orang pun, walaupun penghargaan pun satu tanggungjawab juga untuk lebih bekerja bersemangat. At the same time, ia macam memboost motivasi saya sebagai seorang guru. Rasanya dalam 16 tahun atau 17 tahun lagi berkhidmat ini, insyaAllah akan terus mendidik, mengajar, mengasuh anak-anak kita ni. Bahan bantu mengajar yang baik perlu memenuhi beberapa ciri tertentu, termasuk menggunakan bahan-bahan maujud, kos yang murah, mudah alih dan praktikal. Rais College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB menggariskan perkara tersebut semasa merasmikan Pameran Inovasi Bahan Bantu Mengajar 2023. Jelas Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, pameran diharap dapat menyumbang kepada idea-idea terkini berdasarkan pengalaman pengajaran. Dianjurkan oleh Kupu SB melalui Fakulti Pendidikan dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru Sultan Mizan Terengganu Malaysia. Pameran Inovasi Bahan Bantu Mengajar 2023 diadakan di Dewan Tarbiyah College University berkenaan. Semasa pameran ini diadakan, 66 bahan bantu mengajar yang direka bentuk oleh mahasiswa dan mahasiswi program Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah, Sarjana Muda Perguruan Ugama, Diploma Tertinggi Perguruan Ugama Kupu SB dan mahasiswa-mahasiswi Institut Pendidikan Guru Sultan Mizan dibentangkan. Pameran Inovasi Bahan Bantu Mengajar juga diisikan dengan diskusi inovasi bahan bantu mengajar, antaranya pembentangan bertajuk Aplikasi Teknologi Artificial Intelligence AI dalam pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah. Pembentangan menekankan bahan bantu mengajar yang direka berbentuk teknologi AI itu tertumpu kepada mengajar menulis huruf-huruf Jawi atau Hijaiyah secara khususnya bagi pelajar sekolah, di samping memupuk minat pelajar untuk menyertai pembelajaran berkenaan.
Amir Mustaqim bin Muhammad Kumpulan Miracle Education dari Jabatan Pengajian Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Sultan Mizan Terengganu Malaysia menjelaskan melalui program AI, pelajar boleh mempelajari langkah-langkah membentuk huruf jawi atau hijaiyah menggunakan pergerakan tangan yang boleh dikesan melalui program AI. Artificial Intelligence ini merupakan satu teknologi yang barulah yang belum diperkenalkan dan sangat banyak manfaatnya. Tapi kalau dia tak diperkenalkan dengan baik, maka rugilah. Aplikasi ini sudah digunakan di 4 buah sekolah di Malaysia dan kami mendapatkan feedback yang sangat baik. Negara Brunei Darussalam sekarang berada di penghujung fasa peralihan monsun dengan kesan angin tempatan mempengaruhi cuaca Harian Negara Brunei Darussalam. Taufan mawar dikesan kelemarin di kawasan barat lautan Pasifik iaitu sekitar 3,600 km dari negara dan ia diramal bergerak ke arah barat laut minggu ini. Taufan tersebut dijangka mempengaruhi cuaca negara sekaligus menyebabkan keadaan cuaca negara menjadi aktif dan tidak menentu sehingga Sabtu 27 Mei 2023. Hujan atau hujan berpetir beserta angin kencang sekali-sekala dijangka berlaku dengan kelajuan boleh meningkat sehingga 50 km sejam di kawasan darat dan sehingga 60 km sejam di kawasan laut semasa atau dekat hujan lebat. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak sedikit di antara paras 0.4 meter ke 1 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko tinggi berlakunya pokok tumbang dan kemungkinan kejadian tanah susur semasa keadaan berangin dan hujan lebat. Risiko banjir kilat juga boleh berlaku terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam UBD menjadi perintis kepada skim peminjaman timbal balik atau Reciprocal Borrowing Scheme melalui kerjasama dengan institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Melalui skim tersebut, pengguna boleh mengakses perkhidmatan perpustakaan yang ditawarkan dengan lebih mudah. Sejak tahun 2019 sehingga kini, Perpustakaan UBD juga menerima lebih 6,700 buah buku daripada penyumbang-penyumbang persendirian, jabatan-jabatan kerajaan, pihak kedutaan dan juga Suruhanjaya Tinggi. Sumbangan tersebut merupakan sebahagian daripada usaha untuk mewujudkan pemahaman dalam kalangan masyarakat di samping meluaskan lagi bidang perkongsian dan kerjasama. Sumbangan buku-buku seumpamanya juga mampu memperkaya koleksi dan meningkatkan kapasiti bagi mendukung keperluan pembelajaran, pengejaran dan penyelidikan. UBD Library sebenarnya juga mempunyai koleksi digital. Kita ni bukan saja mempunyai koleksi bahan cetak, kita ni juga ada mempunyai koleksi bukan cetak, iaitu seperti e-books, e-buku dan e-journals yang dilanggan di dalam database ataupun pengkalan data. Jadi yang bukan warga UBD boleh mendapatkan akses kepada semua koleksi digital ini dengan walk-in. Walk-in itu maksudnya bis kita hadir ke perpustakaan universiti dengan menggunakan kemudahan komputer yang ada di sini. Dengan perkhidmatan yang ditawarkan, ia menunjukkan usaha UBD dalam mendukung hasrat negara bagi memastikan rakyat akan berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya menjelang tahun 2035. Memulakan hobi mengumpul barangan antik sejak tahun 70-an lagi. Hobi tersebut menjadi kepentingan bagi peminat barangan antik ini bagi mengekalkan khazanah untuk generasi akan datang. Kita ikuti pendekatannya bersama Haji Azizi Ahmad.
Pelbagai barangan antik yang ada daripada bernilai ribuan ringgit dikumpulkan oleh Awang Haji Azhari bin Haji Awang Gemuk, nama yang tidak asing lagi dalam kalangan pengumpul barangan antik di negara ini. Memulakan hobinya dengan membeli barangan antik daripada penjual dari dalam dan luar negara, minat tersebut berterusan sehingga beliau bersara. Apa yang menarik dalam koleksi beliau? Sebuah peti menyanyi yang diperolehinya sejak tahun 80-an. Jelas Awang Haji Azhari, ada di antara koleksi peti yang dimilikinya dihasilkan dalam tahun 50-an. Kalau saya melihat peti menyanyi dulu ini memang unik pulang. Dia tidak ada bateri, tidak ada karan. Harganya dia menggunakan spring di dalam atau kan kata tingkol. Tingkol apabila keras-keras, baru dia boleh memainkan bunyi. Dia bunyi pun dia tu je bah, dia arah badan tu je bah. Tidak ada speaker apa tu. Peti menyanyi tahun 60-an hingga 70-an. Itu sudah ada karan. Ya pakai piringnya lain itu piring hitam damit. Kalau yang besar nak makan long play tu yang damit ni pun dia 2 buah lagu ataupun kadang-kadang 4 buah. Kalau yang besar itu ada sampai 10 buah, 12 buah. Berkongsi minat yang sama, koleksi barang-barang antik yang dimiliki oleh Awang Haji Azhari turut menarik minat pengumpul barang antik yang lain di negara ini. Ada daripada mereka yang hanya ingin melihat sahaja barang antik yang mereka inginkan, dan ada juga yang ingin membelinya koleksi barangan antik yang diminati. Sebenarnya untuk mengumpul barang-barang antik ini bukannya mudah lah. Terutama kita memerlukan modal yang besar lah. Kalau dulu mengkali indah juga, dulu murah, sekarang ini pun orang berjual mahal. Tapi ada je baiknya lah kata mengumpulkan. Kalaupun menyimpan, simpanlah dengan baik-baiknya untuk masa depan. Mengkali mungkin anak cucu kita akan datang juga akan mengetahui apa ini. Kalau kita masih lagi terdaya untuk berbelanja sendiri tanpa menjual barang-barang itu nanti. Barangan antik mempunyai nilai yang sangat tinggi. Malah, ia seharusnya terus dipelihara agar tidak pupus dan hilang begitu sahaja. Dengan koleksi-koleksi pengumpul barangan antik ini, ia membuktikan hobi tersebut dapat menjadikan seseorang itu sentiasa prihatin terhadap harta benda, sama ada miliknya sendiri ataupun daripada pemberian orang lain. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTV. Dalam era globalisasi seni warisan budaya, setiap masyarakat perlu melalui inovasi agar terus dipertahankan. Selaras dengan perkembangan semasa, bagi masyarakat Iban, kehalusan seni ketenunan yang menjadi warisan sejak dulu lagi juga melalui inovasi. Seorang pengusaha tenunan dalam bidang tenunan masyarakat Iban mengakui untuk menyiapkan satu-satu tenunan bergantung kepada coraknya. Bagaimanapun, dengan kreativiti yang ada, tenunan itu dapat dihasilkan dalam pelbagai corak dan warna, termasuk corak bunga. Satu tenunan tu paling-paling cepat pun 2 bulan macam tu. Kalau terlampau cepat, takut kualitinya tu macam tidak baik lah. Kan tidak memuaskan hati pelanggan, hati kita ni. Jadi masa tu kami ngambil masa dalam sebulan atau 3 bulan macam itulah untuk menyiapkan satu-satu tenunan mengikut apa corak ia punya desain bunga tu. Bagi memastikan seni warisan itu tidak pupus, beliau mengajarkannya kepada anak-anaknya. Kalau boleh macam masyarakat Iban tu, kalau yang ada yang pandai, jangan malu, bersaing dengan orang, menahankan kebudayaan diri sendiri. Jangan nak payah kita berjual untuk diri sendiri pun sudah syukur kan. Dengan inovasi dan kreativiti, seni warisan itu boleh menghasilkan tenunan yang menarik dan berkualiti.